Kemudian apa lagi yang berlaku di dunia? Antara lainnya adalah perebutan takhta kerajaan yang memiliki ataupun mentadbir Arab Saudi pada masa ini. Ulama secara jujurnya, ulama kontemporari mensasarkan bahawasanya baginda Nabi SAW mengatakan akan ada 3 orang anak yang berebut tahta selepas kematian bapa mereka yang menjadi raja Arab itu adalah merujuk kepada Arab Saudi pada hari ini. Bahkan kita sedia maklum sejak daripada raja yang pertama Abdul Aziz ibn Saud, kemudian diserahkan kepada Faisal, kemudian diserahkan kepada Khalid, kemudian pergi kepada Fahad, lepas pada Fahad pergi kepada Sultan, daripada Sultan pergi kepada Abdullah yang lama hidupnya, umur dia cukup panjang, dan akhirnya pada tahun 2008 disahkan kata dia sudah tidak mempunyai peluang cerah untuk duduk dalam keadaan sihat, barang organ dalaman dia sudah banyak yang rosak dan dia mungkin akan mati bila-bila masa. Sedangkan dalam masa yang sama dia masih ada lagi adik-beradik yang belum dinaiki ataupun belum lagi menaiki tahta, ada di bawahnya Naif, ada di bawahnya satu lagi adik dia daripada Naif, dan bila mana duduk dalam keadaan sudah dimaklumkan doktor dia sudah tidak ada harapan untuk hidup sihat, tahun 2011 Naif meninggal dunia, adik kepada Abdullah tu. Lepas pada Abdullah satu lagi orang, satu lagi adik dia meninggal dunia juga. Sampailah bila mana Abdullah meninggal dunia, pentadbiran Arab Saudi rajanya diserahkan pula kepada yang kita kenal pada hari ini iaitu Salman. Salman pula ada lagi 2 adik-beradik bawah pada dia. Satu namanya Talal cukup terkenal. Dia ada anak yang bernama Al-Walid bin Talal, yang antara orang yang terkaya di dunia, 5 dalam tahun 2015 dinobatkan sebagai orang kelima terkaya di dunia. Dia yang buat bangunan tertinggi, bahkan dalam projek pembikinan hari ini di Saudi, satu bangunan yang sedang dibentuk dan dibina nak mencecah 1.4 km tinggi dia, 1400, melangkaui dan melebihi daripada ketinggian bangunan tertinggi di dunia yang pada hari ini berada di Dubai. Dan lepas pada Talal ada seorang lagi nama dia Muqrin. Salman dalam satu keputusan yang dibuat ketika mana dia mula memerintah Saudi, dia telah pun menarik pangkat yang ada kepada adik dia Talal, iaitu Talal ni takkan boleh jadi putera mahkota Arab Saudi. Talal tu tak boleh jadi putera mahkota. Dia dah cabut dia punya pangkat. Bahkan keturunan dia sudah lagi diiktiraf bukan daripada keturunan Saud. Adik daripada Talal iaitu Muqrin masih lagi diperakui beliau adalah keturunan Saudi, tetapi putera mahkota juga tidak pergi kepada dia. Bahkan Salman dalam kenyataan beberapa tahun yang lepas telah pun membai'ah 2 daripada keturunan Arab Saudi, iaitu yang pertama anak kepada Naif iaitu Muhammad bin Naif, dan juga anak dia sendiri iaitu Muhammad bin Salman. Dan ulama bila mana menceritakan ataupun mencerakinkan suasana politik semasa Arab Saudi pada hari ini, nampak macam 3 anak raja yang akan berebut itu adalah keturunan daripada Salman, keturunan daripada Talal, dan juga keturunan daripada Muqrin katanya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamal muttaqin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Amma ba'd. Alhamdulillah, tama-tama dan selama-lamanya
kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahawasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, dihimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman Islam dan iman, berada dalam keadaan sekarang kita berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk berniat iktikaf dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertemuan kita ini dirahmati dan perpisahan kita nanti juga akan diberkati, dan majlis ilmu yang kita turut hadirkan diri pada malam ini diangkat menjadi di antara taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Justru perbanyakkan oleh kita untuk berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan memperbanyakkan selawat akan menjadi asbab musabab kita didudukkan bersama dengan baginda Nabi yang mulia di akhirat kelak insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu wasallam wa barak alaihi. Baik. InsyaAllah tuan-tuan sedang hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, pada malam ini kita akan sambung perkongsian kita daripada kitab kedatangan Imam Al-Mahdi dan juga perang Armageddon. Dalam catat kita yang terakhir pada bulan yang lalu, pada malam ini insya-Allah kita akan masuk di muka surat yang ke-57, iaitu fasal pertama berkenaan dengan Imam Mahdi alaihissalam. Imam Mahdi adalah batas penghubung. Dalam kitab Syekh Amin Jamaluddin menyatakan bahawasanya Imam Mahdi adalah batas penghubung antara tanda kiamat kecil dengan tanda kiamat besar. Dalam timeline perjalanan dunia ini, selepas daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita fast forward selepas pada khilafah, kemudian jatuhnya yang terakhir pada 3 bulan 3 1924, Uthmaniyah yang terakhir, kemudian sampailah kepada zaman kita pada hari ini. Akan datang satu zaman yang menjadi orang kata longkang ataupun jurang nak pi kepada dukhan, kemudian barulah Dajjal, iaitulah kemunculan Imam Al-Mahdi. Dan perkara ini sangat jelas dititipkan dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insya-Allah kita akan, kalau sempat kita akan sebutkan kepada tuan-tuan, seperti mana yang dititipkan dalam kitab Imam Mahdi dan juga Armageddon ini, yang mana perkara asas ini merupakan penanda aras bagi kita supaya tidak lagi terkeliru ataupun terpedaya dengan mana-mana bahana dakwah salah faham yang dibawa oleh kelompok kufar ataupun orang Islam sendiri yang tidak mempunyai asas ilmu. Bahkan seperti yang kita sebutkan dalam bulan yang lalu, pada 8 Mei 2020 didatangkan lagi mesej berkenaan dengan dukhan yang berlaku pada 15 Ramadan bagi tahun 1441 Hijriah. Dan yang lawaknya, saya menggunakan perkataan lawak kerana tidak ada perkataan yang lebih lembut untuk letakkan di situ. Kalau ikut saya suka guna perkataan mangkak, tapi saya guna lawak kat situ sebab ada orang Islam yang tidak memahami proses timeline ni, dia masih lagi kata ini adalah dukhan, sedangkan Al-Mahdi itu belum lagi jelas untuk kita katakan dia sudah muncul. Dan antara dapatan daripada sekian banyak hadis yang kita boleh kongsikan, ada banyak isu berkenaan dengan kemunculan Imam Mahdi. Yang pertama, Imam Mahdi itu sendiri, bagaimana rupa bentuk fizikalnya dan bagaimana keadaan diri dia,
Dan juga dalam masa yang sama, Nabi tinggalkan kepada kita beberapa isyarat yang jelas, iaitu suasana keadaan dunia itu pada waktu kemunculan Imam Al-Mahdi. Antara yang mungkin sedang berlaku adalah, kata Nabi SAW, akan berlaku banyaknya huru-hara di seluruh dunia. Ya, kita akui benda itu sedang berlaku dan masih berlaku, dan perkara itu memang kita maklum. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, akan berlaku fitnah. Ulama mengatakan fitnah ini adalah al-qital, iaitu pembunuhan yang akan berlaku secara mendadak dan besar-besaran di Syam. Dan Syam, perlu kita ingat, berdiri pada hari ini dalam suasana demografi geografi adalah terdiri daripada 4 buah negara. Antaranya adalah Palestin, antaranya adalah Syria, kemudian Jordan, dan baru-baru ini yang mengalami satu explode, satu letupan besar, iaitu Lebanon. Dan perkara ini telah pun kita faham dan kita tekuni daripada biasan hadis baginda Nabi SAW yang memberi maksud khabar bahawasanya akan berlaku banyaknya pembunuhan dan kematian di Syam. Dan benda itu pun kita maklum, sedari awal Syria antaranya bermula rentetan daripada Arab Spring yang berlaku di Mesir, kemudian Tunisia, akhirnya merebak ke Syria, bermula daripada bulan 3 tahun 2011 sampai hari ini yang kita dengar beritanya. Sampai ke hari ini kita akan nampak dalam media sosial berkenaan dengan keperluan asas masyarakat Islam di Syria. Begitu juga dengan beberapa tempat yang terpencil di kawasan antara sempadan Israel dan juga Palestin sampai ke hari ini. Bermula daripada paling tidak pun 1948 sampailah ke malam ini. Dan begitu juga terbaru adalah di Lebanon, kematian yang berganda berlaku dalam satu masa disebabkan oleh letupan besar yang berlaku di pelabuhan di satu tempat di Lebanon. Dan ini juga dimuatkan, sebagian ulama terkini mengatakan ia adalah satu perkara yang termasuk dalam proses pemahaman berkenaan dengan kata Nabi SAW, iaitu hadis yang disebutkan sebagai berlakunya fitnah besar-besaran, kematian besar-besaran, pembunuhan besar-besaran di Syam. Kemudian apa lagi yang berlaku di dunia? Antara lainnya adalah perebutan takhta kerajaan yang memiliki ataupun mentadbir Arab Saudi pada masa ini. Ulama secara jujurnya, ulama kontemporari mensasarkan bahawasanya baginda Nabi SAW mengatakan akan ada 3 orang anak yang berebut tahta selepas kematian bapa mereka yang menjadi raja Arab itu adalah merujuk kepada Arab Saudi pada hari ini. Bahkan kita sedia maklum, sejak daripada raja yang pertama Abdul Aziz ibn Saud, kemudian diserahkan kepada Faisal, kemudian diserahkan kepada Khalid, kemudian pergi kepada Fahad, lepas pada Fahad pergi kepada Sultan, daripada Sultan pergi kepada Abdullah yang lama hidupnya, umur dia cukup panjang, dan akhirnya pada tahun 2008 disahkan kata dia sudah tidak mempunyai peluang cerah untuk duduk dalam keadaan sihat, barang organ dalaman dia sudah banyak yang rosak dan dia mungkin akan mati bila-bila masa. Sedangkan dalam masa yang sama dia masih ada lagi adik-beradik yang belum dinaiki ataupun belum lagi menaiki tahta, ada di bawahnya Naif, ada di bawahnya satu lagi adik dia daripada Naif, dan bila mana duduk dalam keadaan sudah dimaklumkan doktor dia sudah tidak ada harapan untuk hidup sihat, tahun 2011 Naif meninggal dunia, adik kepada Abdullah tu. Lepas pada Abdullah satu lagi orang, satu lagi adik dia meninggal dunia juga. Sampailah bila mana Abdullah meninggal dunia, pentadbiran Arab Saudi, rajanya diserahkan pula kepada yang kita kenal pada hari ini, iaitu Salman. Salman pula ada lagi 2 adik-beradik bawah pada dia. Satu namanya Talal cukup terkenal. Dia ada anak yang bernama Al-Walid bin Talal, yang antara orang yang terkaya di dunia, 5 dalam tahun 2015 dinobatkan sebagai orang kelima terkaya di dunia. Dia yang buat bangunan tertinggi, bahkan dalam projek pembikinan hari ini di Saudi, satu bangunan yang sedang dibentuk dan dibina nak mencecah 1.4 km tinggi dia, 1400, melangkaui dan melebihi daripada ketinggian bangunan tertinggi di dunia yang pada hari ini berada di Dubai. Dan lepas pada Talal ada seorang lagi nama dia Muqrin. Salman
dalam satu keputusan yang dibuat ketika mana dia mula memerintah Saudi, dia telah pun menarik pangkat yang ada kepada adik dia Talal, iaitu Talal ni takkan boleh jadi putera mahkota Arab Saudi. Talal tu tak boleh jadi putera mahkota. Dia dah cabut dia punya pangkat. Bahkan keturunan dia sudah lagi diiktiraf bukan daripada keturunan Saud. Adik daripada Talal iaitu Mukrin masih lagi diperakui beliau adalah keturunan Saudi, tetapi putera mahkota juga tidak pergi kepada dia. Bahkan Salman dalam kenyataan beberapa tahun yang lepas telah pun membai'ah dua daripada keturunan Arab Saudi, iaitu yang pertama anak kepada Nayef iaitu Muhammad bin Nayef, dan juga anak dia sendiri iaitu Muhammad bin Salman. Dan ulama bila mana menceritakan ataupun mencerakinkan suasana politik semasa Arab Saudi pada hari ini, nampak macam 3 anak raja yang akan berebut itu adalah keturunan daripada Salman, keturunan daripada Talal, dan juga keturunan daripada Mukrin, katanya. Wallahu ta'ala alam. Bahkan benda ni bukan benda baru. Ketika mana Abdullah dah disahkan tidak mempunyai peluang cerah untuk hidup, masa tu pun orang dah katanya orang anak-anak raja tu akan berebut, tapi tak berlaku pada sekitar tahun 2011-2012, dan pada kali ini muncul lagi benda tu, dan orang mula meletakkan ramalan ataupun mula berkira-kira berkemungkinan anak kepada Talal, anak kepada Mukrin, dan anak kepada Salman sendiri iaitu Muhammad akan berebut takhta untuk mendapatkan pentadbiran dan hak kuasa urus tadbir takluk jajah Arab Saudi. Pun begitu, untuk apa yang kita boleh dapatkan daripada hadis Nabi SAW, bila mana 3 orang anak raja ni berebut tahta, 3-3 tu tak akan dapat untuk menguasai Saudi ataupun menguasai Arab secara khususnya daripada matan hadis. Yang akan menjaga ataupun menjadi pemerintah Saudi ketika itu adalah Al-Mahdi. Cuma yang menjadi satu perkara yang tidak lagi berlaku secara jelas adalah berlakunya salji di Mekah dan Madinah. Bahkan dalam beberapa tahun lepas ada orang beritahu di Tabuk sebagai contoh sudah pun datang adanya salji. Tetapi kalau kita tengok daripada matan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW menyatakan salji itu adalah berbentuk salji yang tebal. Salji yang tebal. Kerana apa? Dalam maksud hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan, pergilah kamu berbai'ah kepada Al-Mahdi di Baitullah, walaupun kamu terpaksa merangkak di dalam salji yang tebal. Ulama sepakat menyatakan dan mengkhususkan salji yang tebal itu adalah salji yang ada di kawasan sekitar Makkah Al-Mukarramah Al-Musyarrafah. Dan ini yang menjadi titik terbesar pada hari ini yang mengekang kita untuk mengatakan belum lagi kemunculan Imam Al-Mahdi itu disirnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan perkara yang lebih besar untuk kita faham dan untuk kita hadam, Imam Al-Mahdi tidaklah mengaku-ngaku dirinya di mana-mana tempat. Kita naik motor pergi Pekan Hari Penaga, tak jumpa orang duk berhimpun berpokok manggih, tanya apa siapa, dia kata Pak Long ni mengaku dia Imam Mahdi. Lagi merepek. Benda tu cuma berlaku di Mekah, di Kaabah, dan dia dipaksa untuk diperakukan sebagai Imam Al-Mahdi. Dia takkan boleh jumpa dekat Kuala Bekah, yang ada cuma di Mekah. Dia takkan boleh jumpa di Padang Serai, dia tak boleh jumpa di Padang Sanai, tak boleh jumpa dekat Kulim, tak boleh jumpa dekat mana-mana. Bahkan yang lebih pelik dan lebih lawak dia adalah ada orang yang boleh pula memperakukan orang-orang tertentu, ini adalah Imam Mahdi, itu adalah Imam Mahdi. Sedangkan baginda Nabi SAW menyatakan kaedah pengenalan isyarat kemunculan Imam Mahdi secara telus dan secara teratur untuk kita ambil lihat bahawasanya ia tidak mengaku diri dia sebagai Imam Al-Mahdi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kita perlu cerakinkan dan kita teliti dengan khusus bagaimana kedudukan fizikal jasadiah Imam Al-Mahdi. Yang pertama, dia adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada tulang sulbi keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan juga namanya syibih, namanya sebiji sama macam nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bapa dia juga bernama sama macam bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi lagi dalam beberapa dapatan hadis menyebutkan wajah Imam Mahdi, kening dia melengkung seperti bulan sabit. Balik susah duk cukup. Balik dia duk fitri pula, dia kata pi dah memang aku dah
Tak ada. Dia kening dia keturunan Arab nombor satu. Bila mana kita sebut benda ni, yang kita ni duk ada keturunan daripada jenun, jerlun, jeniang, tak usah buat apa nama cerdik lebih pula. Dia keturunan daripada Nabi SAW. Fizikal dia antaranya keningnya berbentuk bulan sabit, kemudian kulit dia coklat kegelap-gelapan sedikit. Yang tu mungkin kita yang duk pi meracun ke apa ke boleh lah, tapi dia keturunan tu kita kena dah clear lah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, gigi Imam Mahdi sama. Dan setiap celahan gigi itu boleh dimasukkan seutas benang. Boleh masuk celahan gigi itu satu benang boleh masuk. Kemudian dada Imam Mahdi bidang dan bahu dia membuka, bahu dia besar, dia buka, dada dia bidang. Dan di dada dia ada bulu yang tumbuh. Kemudian tingginya tidaklah terlalu tinggi dan tidaklah terlalu rendah. Ini ikut kaedah pengiraan baginda Nabi SAW pada hadis. Kalau kita nak tengok, macam selalu saya sebut kat tuan-tuan, pedang Nabi SAW berukuran 160 cm lebih. Itu pedang Nabi. Dan Nabi menceritakan kepada sahabat, ketinggian ataupun kedudukan fizikal Imam Mahdi itu tidak tinggi dan tidak rendah. That mean di antara keduanya. Dan kita kena faham dia punya jasad anatomi tubuh badan dia adalah mewakili kebanyakan orang-orang Arab, orang yang dah biasa pergi Mekah, pergi umrah ataupun biasa pergi keluar negara, dia jumpa orang Arab yang saiz dia memang kapasiti Arab tu tadi, dia punya beragan dia tu, besar agam dia tu adalah ikut saiz Arab. Kemudian kata Nabi SAW lagi, hidung Imam Mahdi tinggi dan tulang dia tu tak ada lekuk, dia straight. Kalau kata hidung sepek, lagi awal lah, balik awal lah kita. Sebab itu bila sebut kata benda ni, dia dah menjadi satu perkara yang memaktubkan kepada kita, tidak ada ruang untuk orang yang boleh mengaku-ngaku dirinya sebagai Imam Mahdi, melainkan dia memenuhi ciri-ciri itu. Kemudian tambahan lagi, dia adalah orang yang fasih bercakap bahasa Arab. Satu ketika dalam program Zakir Naik, ada satu orang daripada India mengaku kata dia adalah Imam Mahdi. Dia cakap India. Dia cakap bahasa India. Imam Mahdi cakap bahasa India. Maka Zakir Naik kata Imam Mahdi tak cakap bahasa India, Imam Mahdi cakap bahasa Arab. Apa kawan ni buat? Dia tulis kata apa? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Hak ni kalau jumpa mau bagi 3.5 loh. Ni, hak jenis-jenis lagu ni. Dia buat layak buruk boleh. Sebab itu bila sebut kata Imam Mahdi, dia fasih bercakap bahasa Arab. Cuma dalam satu hadis disebutkan kalimah ra, huruf ra agak sedikit pelat pada sebutan Imam Mahdi. Dia tidak boleh menyebut huruf ra dengan takrir, dengan sebutan yang seperti fasahah, yang fasih. Dia ada pelat sikit dekat ra dia tu. Sebab itu bila sebut berkenaan kondisi jasadi dan juga kondisi kemampuan pertuturan dan juga bahasa Imam Mahdi, kita dah boleh tahu dah bahawasanya ia adalah bukan kena-mengena dengan keliling-kelilang kita, tetapi berada pada satu posisi yang mungkin jauh daripada kita. Wallahu ta'ala alam. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, dalam pengenalan untuk malam ini, iaitu di muka surat yang ke-57, perlu untuk kita sedar bahawasanya kemunculan Imam Mahdi itu adalah asas utama sebelum berlakunya dukhan dan juga kemunculan Dajjal. Bahkan tidak ada sangkut paut COVID-19, penyakit yang mewabak di seluruh dunia ini adalah tanda-tanda besar untuk munculnya Dajjal. Bahkan satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Institut Kajian Hadis Kolej Universiti Islam Selangor di Selangor telah menyatakan bahawasanya wabak bencana bala daripada konsep penyakit yang merebak di seluruh dunia bukanlah satu daripada syarat utama ataupun syarat-syarat besar akan munculnya Dajjal. Kerana apa? Antara pautannya adalah ini, iaitu kemunculan Imam Al-Mahdi belum lagi sirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam kitab disebutkan oleh Syekh Amin Jamaluddin bahawasanya hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang Imam Mahdi adalah sangat banyak sehingga mencapai hadis mutawatir secara maknawi. Hadis mutawatir adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh satu kelompok yang siqah, iaitu orang yang sangat-sangat dipercayai, orang yang sangat-sangat warak, orang yang sangat-sangat berkepribadian yang tinggi. Antara benda yang menyebutkan berkenaan siqah ini juga
adalah ketegasan orang-orang yang meriwayatkan hadis itu tidak tercemar dan tidak tercalar oleh perbuatan akhlaknya maupun perbuatan sifat emosinya. Sebab itu ulama-ulama terdahulu, antaranya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Muhammad bin Muhammad Al-Idris Al-Syafi'i, bila mana dia nak mendapatkan hadis, dia bukan sekadar pergi bertanya hadis itu, tetapi dia melihat karakter orang yang meriwayat hadis, perawi hadis tu. Bahkan dalam satu kisah disebutkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah melihat berjalan jauh untuk mendapatkan satu hadis. Masa tu tak ada Google bang, masa tu tak ada internet, masa tu tak ada lagi maktabah. Cuma yang ada, kalau dengar dekat sini ada orang yang meriwayatkan hadis, mereka akan pergi, mereka akan cari orang tu sampai jumpa. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala telah pun mengetahui keberadaan seorang perawi hadis yang memang dia nak jumpa sangat-sangat untuk meriwayatkan hadis berkenaan tentang satu-satu perkara yang Nabi sampaikan. Dan ketika mana dia sampai berjumpa dengan lelaki tersebut, disebutkan dalam kisah itu bahawasanya lelaki tersebut adalah satu orang yang masa tu dia jumpa lelaki tu tengah duk pegang tangan macam ni dan letakkan di depan kuda. Letak depan kuda. Kemudian kuda pun datang main dekat tangan dia, buka tapak tangan tak ada apa. Maksud dia apa? Dia nak perkenal kuda. Ni nak perkenal kuda ni. Dia kata, dia tunjuk tangan lagu ni, main-main kuda pun main-main dekat-dekat, dia buka tangan tak ada apa. Lepas tu dia pun pegang kuda. Bila dia tengok orang tu yang katanya meriwayatkan hadis buat perangai lagu tu, dia kata tak boleh. Orang macam ni adalah orang yang tidak siqah. Pasal apa? Dengan makhluk pun dia boleh duk buat penayang lagu tu. Sampai tahu tu tuan-tuan. Sebab itu hadis yang diriwayatkan ataupun yang diambil daripada perjalanan Imam Syafi'i dan juga beberapa imam besar, mereka direkodkan sebagai orang yang pandai mencari orang-orang yang siqah. Ini adalah satu benda yang kita nak kena faham dalam konteks memahami hadis-hadis tertentu. Bahkan ada juga orang yang meriwayatkan hadis disebutkan tidak lagi boleh meninggalkan arak. Ada juga riwayat hadis, hafal hadis, tetapi mereka duduk dalam keadaan masih lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak boleh meninggalkan. Orang yang macam ni juga tidak termasuk dalam siqah. Cuma dalam bab hadis berkenaan Imam Mahdi, ada hadis yang sampai ke tahap mutawatir, iaitu diterima oleh sekelompok jemaah yang semuanya adalah orang yang siqah. Kemudian yang mana keadaan tersebut akan menjadi satu kemustahilan orang yang siqah ramai-ramai ni nak bersengkongkol, berkonspirasi, nak abang kata hadis tu adalah hadis yang dibuat-buat. Susah nak tolak. Dan benda ini kena ingat juga, kalau tuan-tuan ada jumpa berkenaan dengan beberapa pendapat daripada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ni mengatakan Imam Mahdi itu tidaklah berada dalam kewujudan yang asas. Maksud dia, kewujudan Imam Al-Mahdi itu ditolak oleh Ibnu Khaldun, tetapi ulama-ulama lain terima disebabkan oleh dapatan-dapatan hadis yang ada berkenaan dengan Imam Al-Mahdi. Kemudian, dan hadis tersebut mereka terima daripada satu jemaah yang berkualifikasi ataupun berkelayakan seperti mereka dari awal perjalanan sanad, dari awal Nabi SAW sampai ke akhirnya, yang mana riwayat mereka bersesuaian dengan makna hadis secara global. Dan apabila hadis tersebut berbeza dalam sebahagian lafaznya dan bersesuaian dalam makna secara umum, maka ia disebut sebagai hadis mutawatir secara makna, iaitu maksud hadis itu sama, cuma lafaz tidak sama. Matan yang disebutkan adalah sama, isi kandungnya sama, tetapi cara melafazkan hadis itu adalah sedikit berbeza. Dan mutawatir maknawi ini, iaitu mutawatir daripada segi makna, makna mutawatir maknawi adalah berkedudukan sebagai ilmu yang qat'i, iaitu ilmu yang yakin dan tidak dapat diragui lagi, maka mengetahuinya adalah wajib bagi jumhur, hampir semua ulama mengamalkannya adalah wajib, dan orang-orang yang mengingkarinya boleh menyebabkan dia jatuh kafir. Wal'iyadzubillah min zalik. Kemudian disebutkan juga, berikut ini kita akan memaparkan, kalau kata sempat kita akan masuk dalam beberapa paparan yang dibuat ataupun yang dikarang oleh ulama-ulama terdahulu. Antaranya yang pertama, Syekh Muhammad Al-Barzanji, wafat sekitar tahun 103 Hijriah, dalam kitabnya Al-Isyarah li Asyaratis Sa'ah, iaitu berita tentang syarat-syarat kiamat, berkata dalam bab ketiga tentang syarat-syarat yang besar dan tanda-tanda yang dekat yang mendahului terjadinya hari kiamat adalah banyak. Dan di antaranya adalah yang pertama, kata Syekh Al-Barzanji dalam kitabnya, munculnya Imam Mahdi
dan ketahuilah bahawasanya hadis-hadis Nabi SAW hampir tidak terhitung banyaknya yang menerangkan dan menyatakan berkenaan dengan kemunculan Imam Mahdi dalam pelbagai riwayat. Ini komentar. Ini adalah pandangan daripada ulama-ulama terdahulu bila mereka menekuni hadis baginda Nabi SAW, terutamanya dalam bab kemunculan Imam Al-Mahdi. Dan kata Imam Al-Barzanji, saya sudah mengetahui bahawasanya hadis-hadis tentang kewujudan Al-Mahdi dan akan keluarnya dia di akhir zaman, dan bahawa beliau berasal daripada keturunan Nabi SAW dari keturunan Fatimah, mencapai tingkatan hadis mutawatir secara makna, maka tidak ada alasan bagi kita untuk mengingkari hadis tersebut. Dan ini ada dimuatkan dalam hadis Nabi SAW yang kita akan kongsikan dalam pertemuan yang insya-Allah pada akan datang. Kemudian berkata pula Syekh Muhammad As-Safaraini, wafat pada tahun 1188 Hijriah, dalam kitabnya Lawami'ul Anwar Al-Bahiyah, berkata Syekh Muhammad As-Safaraini, riwayat-riwayat hadis Nabi SAW tentang munculnya Imam Mahdi adalah banyak sehingga mencapai hadis mutawatir secara makna. Hal ini tidak asing lagi bagi para ulama hadis, ulama yang mengenal hadis, para muhaddithin, sehingga ia merupakan satu i'tiqad. Dia dah jadi satu keyakinan, tekad dalam diri orang-orang Islam yang memahami konsep dan konteks hadis di kalangan kelompok-kelompok yang mengkaji hadis. Orang yang kaji hadis, mengaji hadis, dan dia jumpa banyak hadis berkenaan dengan Imam Mahdi, dia dah masukkan ia dalam bab iman. Bukan dalam bab benda yang dikatakan sebagai ilmu. Tak. Dia bukan masuk bab ilmu tetapi i'tiqad. Bahkan sebahagian daripada umat Islam kita pada hari ini perlu untuk kita war-warkan, perlu untuk kita ingatkan, mempercayai kewujudan Imam Al-Mahdi mengikut pandangan para ulama yang terdahulu daripada kita, yang lebih alim daripada kita, adalah menyasarkan ia perlu dimasukkan dalam bab i'tiqad, iaitu kepercayaan. Kemudian yang ketiga, Imam Al-Shawkani. Imam Al-Shawkani dalam kitabnya Nailul Autar, wafat pada tahun 1250 Hijriah, dia menyatakan bahawasanya hadis-hadis Nabi SAW tentang Imam Mahdi alaihissalam yang dapat dijadikan sebagai pegangan hadis-hadis sahih, hasan, daif dan munjabir ada dalam 50 buah hadis. Daripada Imam Asy-Syaukani, dia menyatakan ada 50 hadis yang duduk dalam pelbagai peringkat dia punya kedudukan hadis tersebut. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis daif, ada hadis daripada kelompok hadis munjabir yang menyatakan berkenaan dengan kemunculan Imam Al-Mahdi, dan hadis-hadis tersebut tidak diragukan lagi sebagai hadis-hadis mutawatir yang tidak ada subahat padanya. Ini kata Imam Asy-Syaukani. Kemudian yang keempat, yang terakhir pandangan yang dikutip oleh Syekh Amin Jamaluddin dalam kitab ini, iaitu Syekh Siddiq Hasan Al-Qanuji, wafat pada tahun 1307 Hijriah, berkata hadis-hadis Nabi SAW yang meriwayatkan tentang Al-Mahdi dengan pelbagai riwayat adalah banyak sekali, sehingga ada di antaranya mencapai hadis tingkat mutawatir. Ini. Dan sebab itu bila ada lagi polemik ataupun isu orang mengatakan ini adalah satu benda yang paradok ataupun benda ni adalah ilusi semata-mata, perlu untuk kita minta supaya orang-orang ataupun kelompok tersebut menekuni semula hadis Nabi SAW. Bahkan sebahagian besar yang mengatakan ketidakwujudan perkara berkaitan dengan Imam Al-Mahdi adalah orang-orang yang tidak memegang pemahaman hadis Nabi SAW, dan kebanyakan daripada mereka yang kita jumpa dan kita baca mereka punya penerangan adalah daripada kelompok anti hadis, orang yang tidak suka kepada hadis Nabi SAW dan cuma memegang Al-Quran, dan selalu dia akan keluarkan perkataan-perkataan yang sedikit menggusarkan kita, iaitu benda ni dia akan kata adalah benda rekaan dan sebagainya. Baik, kemudian kata Syekh Amin Jamaluddin, jadi hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang Al-Mahdi merupakan khabar-khabar mutawatir dan telah ijma' para ulama, kecuali sebahagian kecil sahaja seperti Ibnu Khaldun. Dia tulis bubuh kat situ Ibnu Khaldun. Boleh cari dalam kitab Al-Muqaddimah karangan Ibnu Khaldun, dan juga beberapa pendapat besar daripada Ibnu Khaldun berkenaan dengan Imam Al-Mahdi yang menyatakan berkenaan dengan tidak wujudnya Imam Mahdi ini, tentang wajib beriman. Terutamanya dalam bab nak masukkan
adakah Imam Mahdi ni kita nak masuk dalam bab iman ataupun sekadar dalam bab ilmu? Ibnu Khaldun dia meletakkan satu kesangsian untuk meletakkan mempercayai Imam Mahdi itu perlu dimasukkan dalam i'tiqad, tetapi dia cuma masuk dalam ilmu, iaitu pengetahuan semata-mata. Dan yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan seorang lelaki yang berasal dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari keluarga baginda yang akan memimpin kaum muslimin dalam menghadapi huru-hara dan peperangan-peperangan terakhir. Itu adalah Imam Al-Mahdi alaihi salam, dan ini yang disebutkan. Sebab itu antara benda lain yang Nabi sebutkan akan matinya satu orang lelaki yang dikenali sebagai nafsun zakiyah, yang kita pernah kongsikan dengan tuan-tuan di surau Pondok Tuan Husin sebelum-sebelum ni, iaitu akan berlakunya kematian satu orang lelaki yang dicintai dan disayangi oleh seluruh penduduk bumi yang beriman. Dan bila mana pembunuhan ini berlaku, barulah datang dekatnya waktu kemunculan Imam Al-Mahdi. Dan itu kita abang, orang tu tadi ada banyak pandangan, siapakah nafsun zakiyah? Ada yang menyatakan ia adalah Zakir Naik antaranya, ada yang mengatakan dia adalah Erdogan, ada juga dulu mengatakan orang tersebut adalah Yasir Arafat, ada juga mengatakan ia adalah satu orang lelaki yang terkenal, Syekh Mursi daripada Mesir yang sudah pun meninggal dunia. Dan ada juga pandangan antara daripada Syekh Imran Hussein yang menyebutkan mungkin juga ia adalah Tun Mahathir, disebutkan dalam dia punya kenyataan. Dan benda ni cuma terletak pada andaian-andaian yang mengatakan itu adalah nafsun zakiyah, bukan berdiri pada konsep politik ataupun etnik, tetapi apa yang kita nak sebutkan adalah pandangan-pandangan ulama kontemporari. Sebab itu bila sebut berkenaan dengan benda ni, kita menolak dasar-dasar tertentu yang meletakkan berkenaan dengan Tamim, iaitu dia kata Tamim adalah tanah Melayu. Kita bukan kata tolak pemahaman ini tak betul-betul, tidak, tetapi kena tekuni dengan betul-betul. Tengok balik perjalanan susur galur dia macam mana yang kamu boleh kata Tamim itu adalah merujuk kepada tanah Melayu. Tanya siapa ta dengan mim tu tanah Melayu, dia kata ta tanah mim Melayu, sebab tu tanah Melayu punggah. Habis tu Telekom Malaysia TM, habis tu Tun Mahathir ta dengan mim juga, kita nak kelepiak pun lah. Dan dia jangan mudah, jangan skeptikal, jangan terlalu ringkas untuk kita menafsirkan sesuatu perkara tanpa dengan dasar dan juga asas ilmu yang kukuh. Dan benda ni kena jelas di kalangan masyarakat umat, dan kita serahkan kepada ulama-ulama kita yang lebih pandai dan juga lebih alim tentang kewarasan memahami satu-satu konsep ilmu ini. Dan jangan kita mudah-mudah, sebab isu berkenaan dengan pengakuan tentera timur ni berlaku di seluruh dunia. Pakistan mengaku dia, Malaysia mengaku dia, Indonesia mengaku dia, sebab semua adalah daripada timur. Sebab itu kita kena jaga-jaga. Dan untuk itu saya berhenti dulu. Dia memang kena break lagu tu. InsyaAllah kita akan sambung pada muka surat 59 dalam penerangan seterusnya, iaitu berkenaan dengan dapatan-dapatan lain yang sedikit tentang kisah ataupun saduran daripada hadis Nabi SAW tentang kemunculan Imam Al-Mahdi. InsyaAllah moga-moga takat tu dulu perkongsian. Mohon maaf masa tuan-tuan, terima kasih atas perhatian. Kalau kata ada kekasaran bahasa tu boleh bicara terlajak kata terasa tak mana-mana, saya minta maaf banyak-banyak, daripada hujung rambut sampai hujung nyawa. Yang baik semua datang dari Allah tuan-tuan, yang kurang juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala moga-moga diangkat idfa'lana hadzal waba. Allah Ta'ala angkat wabak ini, Allah Ta'ala angkat bala ini, dan juga kawan-kawan kita yang berada di kawasan berdekatan dengan kita, antaranya Kulim dan sebagainya, sudah pun mengalami satu lagi pukulan kedua, gelombang, tak tahulah gelombang yang kali ini kita tak tahu. Mereka menyebutkan dia adalah super spreader genome COVID-19, maksudnya dia lebih kuat dan sebagainya. Wallahu Ta'ala alam. Cuma apa yang kita nak kena ingat, apa yang dimaktubkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah berdiri pada kun fayakun Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena yakin benar ini adalah satu perkara yang senantiasa berdiri pada kelompok inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, datang dari Allah, kembali kepada Allah, dan Allah adalah sebaik tempat pengembalian. InsyaAllah kalau ada kebaikan mohon tolong sebar-lebarkan, kalau ada keburukan mohon tolong lebur kuburkan, insyaAllah. Akhir kalam saya kutip kalam ulama, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lisyairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa yafuzul mustaghfirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.